keselamatan hidup. Namun, tahukah anda, terdapat di kalangan waris yang tidak mampu untuk membayar kos pengurusan jenazah. Menguruskan jenazah merupakan fardu kifayah ke atas setiap Muslim, dan setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan pasti akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, insya-Allah. Semoga dengan usaha menyediakan kelengkapan set jenazah buat ribuan asnaf ini akan meringankan bebanan mereka yang sedang dalam kesedihan setelah pemergian orang yang tersayang. Dan semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari hulurkan hari ini menjadi satu ganjaran yang mengalirkan pahala sehingga ke hari akhirat nanti. Allah SWT telah berjanji, sesiapa yang membebaskan seseorang dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Ayo kita bantu lapangkan kesusahan mereka yang kurang berkemampuan dengan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga infak yang dihulurkan hari ini dibalas dengan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, itu dia Yayasan Mihrab, kempen kits pengurusan jenazah. Insya Allah, mudah-mudahan kita jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita nak kongsikan kepada anda tajuk kita hari ini, diceraikan dunia, dinikahkan ajal. Apa yang nak disampaikan sebenarnya kan, Masya Allah. Bersama dengan saya sekarang ni di studio, saya bawakan khas kepada anda semua selaku Duta Yayasan Mihrab. Kita bersama dengan Ustaz Nazri Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pagi ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah sihat. Ustaz, tajuk kita hari ini Ustaz, topik kita diceraikan dunia, dinikahkan ajal. Seram pun seram juga bunyi itu Ustaz kan? Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apa sebenarnya yang dimaksudkan agar kita faham sebenarnya ada isi tersurat yang kita kena betul-betul fahami, Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih Dewi dan semua penonton-penonton setia TV Hijrah. Kita sebenarnya buat satu tajuk yang seram juga. Ya. Bila sebut pasal nikah, kahwin, cerai, ini semua biasa melibatkan soal kita munakahat. Tapi ini melibatkan soal penentuan hidup kita di alam yang abadi. Iaitu maksudnya orang Kedah kata kubur kata mari, rumah kata pi kan. Jadi maknanya kita sedang berada dalam satu proses yang dia boleh datang mengejut, seperti mana dalam surah An-Nisa surah ayat ke-78 Allah sebut dalam mafhumnya, kematian yang kita duk lari ini kita akan dapat lari. Dia pasti mendapatkan kita walaupun kita duduk di satu tempat yang bentengnya kukuh dan tinggi. Jadi maknanya siapa cuba-cuba nak lari mati, pasti dia tidak akan dapat lari daripada mati. Jadi sebenarnya kita nak ceritakan bahawa satu hari nanti kita pasti akan dilamar oleh malaikat maut. Bahkan tiap-tiap hari pun dia jenguk kita, dia tengok muka kita. Kenapalah kita ni tak sedar-sedar diri nak balik ke kampung abadi kan. Pelik dia tengok manusia ni. Sebab sibuk memburu sesuatu yang tak pasti. Dunia tak pasti. Kita makin kejar, makin dia lari. Tapi akhirat dia pasti. Makin kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Tapi pelik manusia kan, dia suka kejar satu benda tak pasti. Jadi mati ni satu hari dia akan jengah kita secara mengejut. Secara tiba-tiba, kita bersedia ke tak bersedia, dia tidak ada notis. 12-24 jam tidak ada. Dan waktu itulah kita akan melamar, kita akan bernikah dengan tunang kita. Dalam satu riwayat ada menyebutkan kematian itu tunang. Sedangkan orang kata kalau kita kat dunia pun, yang orang kata bertunang tak mesti jadi jodoh. Dah kahwin pun bercerai ramai. Tapi yang ini tunang yang confirm kita akan bernikah dengan dia. Itulah dia al-maut. Jadi sebab tu dalam sifat-sifat mahmudah yang kita belajar dalam kitab Zadul Muta'alim, ingat mati ini sebenarnya mencerdikkan kita. Membuatkan kita akan jadi orang yang sentiasa bersemangat, positif, mencari-cari apa benda lagi kita nak buat kebaikan-kebaikan. Dan daripada tajuk ini kita tentu akan bertanya-tanya Dewi tentang apa kita nak buat. Apa kita nak buat persiapan sebelum kita tiba-tiba datang lamaran tu, rombongan tu datang kan. Dia mengejut, dia tak ada bagi signal kita kan. Seram. Jadi tak ada kenduri-kendurinya. So kita flashback balik pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibn Abbas memberitahu bahawa Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita. Dia bagi panduan tentang kita kena ingat 5 perkara. Biasanya 5 perkara waktu kita kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kemudian hidup sebelum mati, dan satu lagi apa? Dia ada 5 kan. Jadi kita nak highlightkan sini, hidup sebelum mati.
Kalau kita tengok dalam 5 pesanan Rasulullah SAW tadi, semua tu kalau kita buat, insya-Allah kita akan settle masalah. Kan kita cuba tengok kalau kaya sebelum miskin, kita boleh berinfak banyak-banyak. Kita infaklah dengan apa cara kita mampu. Kita tak mampu banyak, bagi sikit. Yang penting jangan tunggu kita nak kaya baru berinfak. Kita berinfak sampai jadi kaya. Lepas tu kita tengok pula dalam hadis ni, sihat sebelum sakit. Sakit tak boleh buat ibadah dengan baik. Banyak ibadah tak sempurna. Jadi kenapa kita tak azam sungguh-sungguh kita nak jadi sihat? Sebab kita nak jadi seorang hamba yang salih-salihah dan menjadi khalifah yang bertakwa. Jadi dengan itu kita akan gunakan kesihatan kita untuk manfaat yang banyak. Kemudian kita tengok tentang yang lain tentang mati sebelum sakit, hidup sebelum mati. Itu kita tahulah. Jadi sebelum dia jengah kita, carilah banyak-banyak kebaikan untuk kita buat. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar, masya-Allah. Itu dia kan kepastian kematian itu adalah pasti kan Ustaz, kita tak boleh nak lari ke mana-mana. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara kata kempen bila cakap pasal kematian tu, kita ada kempen, Ustaz bawakan kempen kit pengurusan jenazah oleh Yayasan Mihrab. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada penonton-penonton, mungkin ada yang nak dapatkan ataupun ini yang bersama-sama Yayasan Mihrab untuk membantu mereka dalam pengurusan jenazah, Ustaz. Terima kasih Dewi. Sebenarnya Yayasan Mihrab kita nak bantu ramai orang untuk merealisasikan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bila mana kita mati, kita akan tinggal 3 perkara. Iaitu pertama sekali adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariah dan juga anak soleh yang mendoakan kita. Jadi untuk merealisasikan benda ni, kita kena ta'awun, kita kena kerjasama. Yayasan Mihrab memberi ruang dan peluang. Kita tengah buat satu pengumpulan dana untuk kita sebarkan kit jenazah. Jadi kit jenazah ni sangat perlu. Kita ingatkan macam tak perlu, dia one stop center. Buka je kotak, semua perkara sewaktu berada dalam bilik mandi jenazah settle. Tak payah nak cari ke kedai sana, kedai sini kan. Kalau kita nak baca sedikit dia punya kelengkapan kita ada macam biasalah, kain putih 3 belah bidang, kita ada kapas, tali putih, semua yang ada, yang biasa pengurusan jenazah tahu. Jadi kita buat kit jenazah tu untuk mudahkan. Jangan jadi macam kami sebarkan di Sabah. Ada yang jenazah tak diuruskan beberapa hari. Subhanallah. Alasannya sebab susah nak dapatkan barang. Di Sabah sendiri, kalau sekarang target kita 10,000, saya rasa kalau kita target 10,000 tu kat Malaysia tak cukup tu. Kan di pendalaman belas Menanjung pun ada terjadi kes-kes begitu. Jadi ini yang kita hasratkan, ini menjadi jariah tuan-tuan dan puan untuk bersama Yayasan Mihrab. Salurkan sumbangan ni, kalau kita boleh sebut, sebenarnya sumbangan dah senang lah. Sebenarnya semua hujung jari boleh tengok kat kaca TV anda. Kita punya nombor akaun Maybank Yayasan Mihrab, Pemegang Amanah Yayasan Mihrab 5624 05676433. Sekali lagi sebut 5624 05676433. Ataupun boleh melayari kita punya website yang www.infakitjenazah.com. Jadi dekat situ pun boleh dapatkan detail, atau senang kita hubungi je nombor talian hotline kita, iaitu kepada Encik Sabri 011 1963 2876. Sekali lagi 011 1963 2876 bersama dengan Encik Sabri. Jadi semua pendetailan macam mana nak berinfak, macam mana nak buat secara istiqamah ada. Berbulan tak payah kita fikir-fikir. Deduction secara automatik serendah RM30. Jadi sebenarnya inilah cara memudahkan kita dapat tiga-tiga tadi. Kita dapat ilmu bermanfaat, kita dapat juga sedekah jariah, kita harap-harap dengan usaha kita ini lahir besok anak-anak kita yang soleh-solehah. Jadi inilah usaha yang kerdil yang kita harapkan di sisi Allah, Allah bagi redha dia. Moga kita diampunkan dosa-dosa oleh Allah di bulan Rajab ni, banyakkan istighfar, banyakkan taubat, dan jangan jemu-jemu untuk buat kebaikan, insya-Allah. Moga Allah terima kita sebagai min ibadis salihin dan juga min ibadil mukhlasin, insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga ataupun kata-kata kepada penonton-penonton yang telah pun kata bersama-sama dengan Yayasan Mihrab, ataupun yang mungkin baru untuk bersama-sama dengan Yayasan Mihrab, Ustaz. Alhamdulillah, yang bersama Yayasan Mihrab ramai. Kami ucapkan jutaan terima kasih, dan kami akan pastikan sumbangan anda disalurkan di tempat yang menguntungkan investmen anda supaya menjadi VVIP akhirat. Dan yang belum mengenali Yayasan Mihrab boleh bersama-sama dengan kami untuk kita menggembeling tenaga,
menjana atau kita mengumpul dana aset Islam seperti mana yang Yayasan Mihrab sedang lagangkan sekarang, dan insya-Allah moga dengan bersama-sama ini Allah akan beri kita kebaikan dan akhirnya kita mendapat takwa insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Nazri selaku Duta Yayasan Mihrab atas penekanan berkaitan dengan kit jenazah. Mudah-mudahan dipermudahkan sekali ustaz-ustaz dan juga Yayasan Mihrab. Insya-Allah rezeki kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Dan kepada para penonton, kalau nak menyumbang di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, mudah-mudahan kita menjadi insan yang suka membantu orang lain. Allah memudahkan urusan kita dan juga urusan mereka. InsyaAllah. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajal dan maut, ketentuan Tuhan. Tiada siapa yang tahu bila kita semua akan pergi meninggalkan segala kenikmatan hidup. Namun, tahukah anda, terdapat di kalangan waris yang tidak mampu untuk membayar kos pengurusan jenazah. Menguruskan jenazah merupakan fardu kifayah ke atas setiap Muslim, dan setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan pasti akan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, insya-Allah. Semoga dengan usaha menyediakan kelengkapan set jenazah buat ribuan asnaf ini akan meringankan bebanan mereka yang sedang dalam kesedihan setelah pemergian orang yang tersayang. Dan semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari hulurkan hari ini menjadi satu ganjaran yang mengalirkan pahala sehingga ke hari akhirat nanti. Allah SWT telah berjanji, sesiapa yang membebaskan seseorang dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Ayo kita bantu lapangkan kesusahan mereka yang kurang berkemampuan dengan menyediakan kelengkapan set pengurusan jenazah oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga infak yang dihulurkan hari ini dibalas dengan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala.